Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bersatu akan bubar tak lama lagi terkubur. Persoalannya, mengapa bersatu bakal dikuburkan oleh PAS? Oleh Norman Rezwan. Jadi dengan ini, adakah persoalan ini membawa kepada jawaban bersatu harus keluar daripada bayang-bayang PAS? Adakah bersatu perlu keluar daripada Perikatan Nasional dalam masa yang terdekat supaya bersatu mampu lagi bernafas, atau mereka akan membiarkan diri mereka dikubur selama-lamanya? Fadli Sari dimalukan buat kali kedua. Sebelum ini cuba menunggang kes Najib Razak dengan berdemonstrasi untuk menghasut ahli-ahli UMNO dan orang Melayu bersama-sama, tetapi ditolak oleh UMNO dan majoriti orang Melayu. Harapan PAS, Muafakat Nasional akan berjaya dihidupkan jika UMNO turun berdemo bersama PAS, tetapi ia tidak berlaku. UMNO bijak dan sedar, mereka tidak mahu parti itu ditunggang oleh PAS. PAS sangat jahat perilaku mereka, sedangkan sebelum ini, mereka yang mahu Najib dipenjarakan. Ketika kes Najib sedang dibicarakan, PAS menjadi kerajaan. Ada nampak PAS bela Najib? Terbaru, PAS cuba menunggang himpunan rakyat benci rasuah. Tetapi diberi amaran oleh Sekretariat Rakyat Benci Rasuah, jangan ambil kesempatan atau tunggang himpunan itu atau kami tendang, kata mereka. Anak-anak muda yang ikhlas memerangi rasuah ini sadar bahwa PAS terkenal dengan strategi tunggang bimbang dengan kehadiran PAS dalam himpunan itu. Ibarat hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong, memang muka tak tahu malu. Amaran penganjur telah dijawab oleh Fadli Sari. Adik-adik jangan bimbang, PAS takkan tunggang himpunan, katanya. Mungkin agak maksudnya, kami tak tunggang himpunan, kami hanya tunggang agama sahaja. Imej tunggang menjadi identiti PAS di mata masyarakat Malaysia. Jika dahulu hanya peminat atau pemimpin politik sahaja yang menggelar PAS sebagai penunggang agama, kini gelaran itu diguna oleh setiap lapisan masyarakat. Parti itu bukan saja ditakuti oleh musuh politik dalam kalangan orang Melayu, tetapi mereka sangat ditakuti oleh mereka bukan Islam seperti bangsa dusun, Dayak, Iban, Cina, India, dan lain-lain. Buktinya, PAS tidak mendapat undi daripada bukan Muslim sama ada di Semenanjung, apatah lagi di Sabah dan Sarawak. Malah, PAS juga bukan menjadi tempat untuk bukan Islam mendekati Islam. Dan buktinya mereka yang mahu mendekati agama ini memilih gerakan tablik dan jakim. Sebenarnya PAS bukan menakutkan non-Muslim, tetapi orang Melayu sendiri. Ia dapat dilihat di media sosial. Anda lihat maki hamun daripada tentera cyber hinggalah penyokong mereka di ruang artikel, konten TikTok dan ruang komen media-media sosial. Kita pun tak sanggup berkata demikian. Dari fahaman Khawarij akhirnya mewujudkan ekstremis yang jika mereka membesar ia boleh menggugat kestabilan politik Malaysia atau negara. Saya dapat rasakan di hati pimpinan bersatu, mereka tahu suatu hari nanti fahaman ajaran Islam ala PAS ini berkembang dan ia akan memakan diri dan sukar dikawal lagi. Apabila mereka kuat, PAS akan tunggang sesiapa sahaja. Tanpa rasa malu dan bersalah, PAS sanggup meninggalkan rakan seperjuangan untuk memenuhi nafsu mereka seperti dirasai oleh S46, PKR, dan UMNO sendiri. Simpan artikel ini, suatu hari nanti bersatu akan ditinggalkan dan dikuburkan oleh PAS sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya sangat yakin isu yang dibincang dan dikongsikan kali ini, pasti menarik perhatian Anda semua. Gaji allowance pemimpin di SG4 tidak mahu kalah. Wah, apa cerita tentang gaji? Bila cakap tentang gaji,
Ini cerita tentang duit, tentang kekayaan, dan tentang kemiskinan. Dan untuk makluman Anda semua, siapa itu pemimpin di SG4? Itu melibatkan negeri-negeri yang di bawah pembangkang ataupun di bawah Perikatan Nasional atau di bawah, yang lebih tepat, di bawah kepimpinan PAS. Ditulis oleh Liana Marzuki. Mari kita kaji dan hadam belanjawan 2025 setiap negeri di Malaysia. Lihat berapa banyak belanja mengurus mereka, OPEX, berbanding dengan belanja pembangunan, CAPEX. Semak silang pula dengan jumlah populasi. Dapatlah disimpulkan, negeri SG4 yang kurang maju dan membangun, belanja pembangunan mereka hanya 1/3 daripada belanja mengurus. Memalukan kan? Maknanya, kos untuk menguruskan negeri itu tinggi sekali dengan gaji dan elaun pemimpin dan segala macam GLC, berbanding diperuntukkan untuk pembangunan negeri dan rakyat. Kelantan contohnya, negeri termiskin di semenanjung Malaysia. Bab perks untuk pemimpin tak nak kalah ya. Kelantan satu-satunya negeri yang kesemua exco-nya diberi Mercedes mewah. Gaji menteri besar lebih mahal daripada negeri lain yang lebih maju. Walhal isu air 50 tahun tetap begitu juga. Terengganu pula nampak okey pada mulanya, namun baru-baru ini isu jalan runtuh kerana hakisan pantai hanya diberi RM120,000. Itu sahaja yang mereka mampu. Walhal gaji Menteri Besar Terengganu antara yang tertinggi di Malaysia, kalah Pulau Pinang pula. Dan yang lebih menyayat hati, netizen mula mengaitkan hakisan pantai itu dengan jumlah bayaran saman fitnah yang dibayar oleh Siti Mastura sebanyak RM800,000. Saman fitnah saja sudah jauh lebih besar daripada peruntukan hakisan pantai ini. Jadi kata mereka berhenti membuat fitnah supaya uang RM800,000 itu boleh disalurkan untuk membuat jalan yang kena hakisan pantai ini, kata mereka. Selain daripada itu, saman fitnah yang dibayar oleh Muhyiddin 1.34 juta turut dikaitkan. Kata mereka, kalaulah duit 1 juta itu diberi kepada negeri Terengganu yang hakisan pantai ini berlaku jalannya teruk, runtuh, punyalah besar kesannya. Tapi apakan daya, hanya 120,000 mampu diberikan dalam dana itu, dan lebih kurang, lebih kurang 2 juta ringgit pula hanya dibayar untuk membayar saman kepada pemimpin DAP. Dan yang lebih menyakitkan kepala para penyokong PAS dan Perikatan Nasional, 800,000 itu gotong royong dibayar, sama-sama dibayar 800,000, tapi mengapa jalan runtuh dan hakisan pantai tidak pula mereka bergotong royong membantu? Nak bayar saman fitnah, takut ahli parlimen itu hilang kelayakan kena bankrupt, gotong royong pula. Itu dia saudara-saudara. Itu sahaja yang mereka mampu. Walhal gaji Menteri Besar Terengganu antara yang tertinggi di Malaysia, kalah Pulau Pinang pula. Kalau kita kaji sejarah politik dunia, mana-mana parti yang menggunakan agama, mereka tak tekankan kemajuan dan pembangunan. Mereka mahu kekalkan rakyat dalam kemiskinan membawa kepada kekufuran. Walhal pemimpinnya pula berjolisakan. Tulis Liana Marzuki. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, apapun pendapat Anda, dan sila tinggalkan komen Anda untuk kali ini. Tiada negeri pembangkang dianaktiri. Ketua Pemuda PAS Mahunafi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu yang pertama tadi. Untuk isu yang kedua ini pula. Tiada negeri pembangkang dianaktiri, Ketua Pemuda PAS Mahunafi apa pula? Oleh Najib Bakar. Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin boleh pilih ketepikan sebentar kebencian yang ketara. Tetapi
Dalam sukan kita ada terma sportsmanship, tingkah laku gentleman walaupun berhadapan dengan musuh. Saya baru ada kesempatan nak jawab sedikit Afnan susulan libat urus RMK-13 di Kedah pada 20 Januari lalu. Lihat, dia kemaskini status dengan banyak gambar. Tapi disengaja pilih gambar YB Rafizi yang bukan dalam keadaan shoot yang baik. Mulut YB Rafizi dok muncung sebab gambar diambil dalam keadaan beliau sedang bercakap. Bila sengaja dipilih dan pos gambar macam itu, menyerlahkan kebusukan hati, sakitnya hati mereka kepada kerajaan Madani. Gambar watak lain semua dalam keadaan baik. Nak habak kat Hang Afnan, kami pun ada banyak je gambar pemimpin politik Kedah dalam keadaan bercakap yang tak proper rupa mukanya. Tapi kami gentleman pilih gambar semua elok-elok katanya. Majlis pun majlis kerajaan, bukan majlis politik. Baik, siap bab itu. Menteri Ekonomi YB Rafizi turun jumpa Menteri Besar Kedah yang amat berhormat Sanusi bersama delegasi Kementerian Ekonomi dengan satu hasrat, dapatkan input sebanyak mungkin untuk penyediaan dokumen rancangan Malaysia yang ke-13, RMK-13. Apa yang YB Rafizi sebut berkenan gaya baru, konsep baru RMK-13 akan ditekankan lebih kepada pembangunan modal insan, bakat baru, pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja bernilai tinggi. Beza dengan dokumen sebelum ini, yang lebih banyak dijadikan tempat rujukan kontraktor untuk mencari projek pembangunan. Namun, itu tidak bermakna peruntukan pembangunan untuk infrastruktur akan dihentikan. Seperti yang Hang Pa pun tahu Afnan, pegawai daerah yang dan YDP di Kedah ini, semua berterima kasih kepada Kementerian Ekonomi sebab peruntukan memang diturunkan. Rakyat Kedah tetap dibantu walaupun parti kerajaan pusat kalah semasa pilihan raya. Dalam majlis yang sama, 2 orang pegawai daerah di Kedah terang-terangan memuji usaha kerajaan pusat memberikan peruntukan pembangunan yang banyak sepanjang 2024. Bila masa Kedah atau negeri pembangkang ini dia naktiri, takkan Hang nak nafi benda ni? Hang boleh kata Kedah sekian lama tidak dipedulikan. Kedah adalah antara 6 negeri paling banyak dapat peruntukan. 50% dari jumlah selain Perlis, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Yang paling penting, projek pembangunan infra di Kedah dan seluruh negara akan tetap berlangsung untuk 2025 dan tahun-tahun mendatang. Duit kita bukan sebanyak Saudi untuk terus spend berbilion selesaikan dalam masa singkat. Akan ada keutamaan. Projek yang mendesak di seluruh Malaysia yang perlu diberi tumpuan tahun demi tahun. Contohnya, projek tebatan banjir Kelantan berbilion harganya. Kerajaan pusat tetap komited untuk teruskan sebab nak selesai terus masalah banjir rakyat Kelantan. Atau, Hang rasa Afnan elok bilion di Kelantan tu ditarik dan beri kepada Kedah. Nanti Hang main isu rakyat Kelantan pula ditindas. Macam tak kena je hampa ni semua. Lani, infrastruktur di Kedah tidaklah seteruk mana kalau dibanding dengan contohnya Sabah. Sabah tu setengah jam saja memandu dari Kota Kinabalu dah jumpa lokasi yang infranya teruk. Kedah ni jauh lebih baik. Janganlah buat muka minta kesian sangat seolah-olah kena tindas meluat aik tengok. Tapi, yalah, bila orang tak ada idea nak perintah, cuma reti main sentimen, ginilah lagaknya. Nak buat kerja tak mampu fikir, tak kompeten. Salahkan orang tu benda paling mudah bila nak tutup kelemahan diri sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata padan muka. Ada juga kata berhati-hatilah. Ini apabila nak sindir Perdana Menteri pasal tersasar dan bersasar, ahli Parlimen PAS ini pula kena sekolah.
Haha, seorang wakil rakyat PAS ibarat kena sekolah dengan orang ramai selepas anggap Perdana Menteri serba tersasar dari isu harga minyak hingga titah edendum. Ada juga netizen kata, ahli parlimen PAS ini kena berhati-hati. Jangan sampai insiden Kana Saman 800.000 Siti Mastura dan juga Muhyiddin Yassin 1,3 juta itu berulang pula kepada Anda, kata mereka. Jangan sampai kes fitnah menjadi ulangan balik dalam ahli parlimen PAS. Ahli parlimen Bacok, Sahir Sulaiman, mulanya menerusi hantaran DX, menemplak Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan turut menyenaraikan perkara yang tidak tersasar. Kata beliau, Perdana Menteri bukan Menteri Keuangan tersasar. Turun harga minyak tersasar. Tol percuma tersasar. Titah edendum jauh tersasar. Itu yang beliau cuba, mahu memalukan Anwar Ibrahim. Yang tidak tersasar, kata ahli parlimen itu, DNAA dilepas tanpa dibebaskan kes rasuah siasatan 3R. Itu kaedah bersasar, sindir Sahir. Namun demikian, rata-rata netizen membidas kenyataan penolong Setiausaha Agung PAS itu, termasuk mengingatkan bahawa indeks persepsi rasuah jatuh 2 tahun berturut-turut ketika PAS berada dalam kerajaan 33 bulan Perikatan Nasional PN. Malah ada yang menyindir PAS apabila ahli parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad pada 22 Januari lalu membayar sebanyak RM830.034.75 dalam bentuk ganti rugi dan kos guaman termasuk faedah kepada 3 pemimpin DAP. Selain itu, warganet juga tidak lupa dengan penampilan Sahir yang ikonik dengan pantun ruh-ruh neh-neh semasa debat model baharu ekonomi Malaysia dengan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli pada Ogos 2023. Tersasar abah kau, kata seorang netizen. Makin meroyan puak-puak PAS PN ini. Kalau PMX bukan Menteri Keuangan, takkan tahu penyelewengan dibuat Perikatan Nasional PN masa jadi kerajaan, katanya lagi. Harga minyak setakat hari ini masih kekal RM2.05. Tol percuma, keuangan negara syarat dengan hutang nak lagi percuma, tegas pemilik akaun X Nizam Musa. Yang ini bagus untuk Anda ketahui bahawa memang benar kalau bukan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan tidak memegang Menteri Keuangan, silap-silap hari bulan banyak penyelewengan yang dibuat semasa zaman PN tidak akan terdedah dan tidak akan terbongkar. Bersyukurlah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, maka banyaklah kes-kes penyelewengan yang berlaku semasa zaman PN kini terbongkar satu persatu dan Anda pun tak pernah tahu. Tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul. Coba bayangkan kalau bukan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan bukan jadi Menteri Keuangan. Pada pendapat Anda, adakah penyelewengan-penyelewengan yang berlaku pada zaman Perikatan Nasional itu boleh terdedah atau akan terdiam selama-lamanya, tersembunyi selama-lamanya? Hal seterusnya ialah apabila ramai yang menuntut, termasuklah pembangkang ini menuntut tol percuma, mereka lupa bahawa janji itu dibuat ketika keadaan keuangan negara berada dalam keadaan yang baik. Namun sekarang ini keadaan keuangan negara syarat dengan hutang, termasuk hutang yang dicipta semasa zaman Perikatan Nasional. Jadi, nak bayar hutang kah atau nak bagi lagi percuma tol? Nak bagi percuma tol, implikasinya ratusan juta. Jadi, nak mahu selesai utang atau nak bagi percuma? Anda tulislah sendiri dengan kebijaksanaan Anda. Selain itu, seorang lagi menemplak 830.000 derma pada DAP tersasar ke
Meet target, kata beliau. Cukup jumlah, tersasar tak cukup jumlah. Teks tersasar jadi teksi. Mimpi Nabi tersasar mimpi bala, kata beliau. Tunggang edendum tersasar tunggang penyakau. Tunggang derma jihad tersasar tunggang derma jahat. Kecam jam tokman. Tersasar nih bila kau tahu kau tak pandai debat, tiba-tiba masuk TV, kau berdebat bawa slideshow dan pantun. Orang Sabah panggil orang macam kau ini sasat. Contoh ayat, Jan, kau ikut dia tuh. Sesat dia tak tahu, sindir Sakir Marat. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Anwar Ibrahim banyak membuat pendedahan-pendedahan yang dibenci oleh Perikatan Nasional. Banyak pendedahan yang kita tak pernah tahu sekarang sudah masuk dalam mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Persoalan besar hari ini, adakah parti gerakan akan keluar daripada Perikatan Nasional? Adakah Perikatan Nasional akan berpecah lagi dan akan membentuk jajaran baru? Ini apabila satu laporan menulis, selepas kecewa dengan gerakan, Perikatan Nasional Pulau Pinang kini memfokus gabungan Melayu-India. Baru-baru ini dalam pilihan raya di Pulau Pinang, kelihatan gerakan tidak bermaya langsung, tidak langsung dapat menyaingi DAP. Oleh sebab itulah Perikatan Nasional mula menyadari, tidak mungkin mereka dapat merampas Pulau Pinang dengan hanya bantuan gerakan. Jadi mereka mula mengorak langkah dengan cuba pula memancing undi Melayu India. Sumber ini berkata gabungan pembangkang itu sedar ia berdepan cabaran sukar untuk meraih undi kaum Cina di Pulau Pinang. Sumber berkata Perikatan Nasional PN mengalihkan fokusnya di Pulau Pinang kepada pengundi Melayu dan India untuk memenangi majoriti tipis kerusi pada PRN akan datang. Menurutnya, PN mengakui ia akan bergelut untuk meraih undi kaum Cina di negeri itu, seperti dibuktikan oleh prestasinya pada PRU 15 dan PRN 2023. Apabila komponen berbilang kaumnya gerakan gagal memperoleh sokongan pengundi Cina untuk gabungan itu. Sebaliknya, sumber berkata, gabungan pembangkang itu mendapati ada perubahan ketara sokongan dalam kalangan masyarakat India Pulau Pinang, khususnya pada PRK Sungai Bakap pada Julai 2024. PRK Sungai Bakap mendedahkan perubahan ketara pengundi India terhadap PN, katanya. Kami berharap strategi memfokuskan pengundi Melayu dan India Pulau Pinang akan mengukuhkan sokongan daripada masyarakat India sambil mengekalkan asas pengundi Melayu kami, kata sumber itu kepada FMT. Pada PRN 2023, Perikatan Nasional julung kali merampas kerusi Sungai Bakap yang pernah menjadi kubu kuat PKR pada PRN 2023. PRK diadakan tahun lalu susulan kematian adunya Nur Zamri Latif Abidin Ismail dari PAS mempertahankan kerusi PN dengan majoriti 4.267 undi berbanding 1.563 undi terdahulu. PRK Sungai Bakap turut menyaksikan peratusan keluar mengundi keseluruhan lebih rendah dengan hanya 47% pengundi Cina menunaikan tanggung jawab mereka, khasnya disebabkan rasa tidak puas hati terhadap kerajaan perpaduan. Pakar berpendapat keputusan itu menunjukkan masyarakat Cina mungkin memilih tidak mengundi daripada menyokong PN. Gerakan kurang semangat bertelagah dengan PAS. Walaupun Perikatan Nasional berjaya menembusi Pulau Pinang pada PRN 2023 dengan memenangi 11 kerusi, PAS 7 bersatu 4, gerakan kalah teruk kecuali di sebuah kawasan. Di kerusi Bayan lepas, Presiden Gerakan Dominic Lau meraih 13.573 undi, manakala calon amanah Azrul Mahathir
Aziz sekadar mendapat 1.889 undi. Tetapi kempen pilihan raya Lau mendedahkan ketegangan antara gerakan dan PAS dengan pencalonannya dibantah beberapa pemimpin PAS negeri. Seorang pemimpin PAS turut meminta timbalan pengerus CPN yang hadir tanpa diundang itu supaya meninggalkan sebuah ceramah. Pemimpin tertinggi gerakan dan PAS turut berbincang pelbagai isu sejak 2 tahun lalu, termasuk pembabitan kilang bir dalam mengumpul dana untuk sekolah Cina. Bagi menarik undi kaum India, sumber Perikatan Nasional berkata gabungan itu sedang melihat kemungkinan mengangkat ahli India ke jawatan kepimpinan negeri. Antara cadangan sedang dipertimbangkan ialah memilih seorang pemimpin India sebagai poster boy untuk PR yang akan datang, namun sumber berkata cadangan itu masih di peringkat sangat awal perbincangan. Bagaimanapun langkah itu mungkin mendapat tentangan hebat pemimpin PAS yang mungkin bertegas jawatan itu terikat kepada prestasi setiap parti komponen pada pilihan raya. Kita perlu lihat parti mana daripada gabungan yang memenangi kerusi paling banyak. Saya pikir adil untuk parti itu memimpin negeri ini, kata Setiausaha PAS Pulau Pinang, Zuri Ibrahim pada FMT. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.